Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Okay. So, nampak lah muka? InsyaAllah hari ni saya akan share tentang apa nama? Dah episod dia ke-19. Alhamdulillah. Iaitu cara work smart. Apa saya tak boleh nak ni muka. Sekejap Okay, tak apa. Saya rasa tak ada masalah. Hari ni tanpa muka saya. Okay. Kita dah episod yang ke-19. Bukan kaleng-kaleng dah ni. So, kita tengok suara. Okay, tak apa. Saya rasa tak ada masalah. So, episod yang ke-19 ni, saya nak share tentang kerja smart. Ada orang, dia kerja dia memang totally tak smart. Dia kerja bertahun-tahun, tapi dia tak ada hasil. Tak ada hasil, kerja tak ada hasil. Kerja tak ada hasil. Kerja tiada hasil. So, episod 19, kita bawakan kepada anda cara kerja keras dengan bijak. Bahasa Inggeris dia adalah work smart lah. Tetapi work smart ni ramai orang tak aware dengan benda ni, menyebabkan bila dia buat kerja tu totally kita panggil kerja yang banyak yang sia-sia, yang tak, macam kita tak perlu pun buat benda tu, ataupun ada benda yang kita perlu buat tapi kita tak buat. Dia menyebabkan yang seperti yang saya dah tunjuk sebelum ni, iaitu sebenarnya kita nak pergi A, dari A kepada B, jalan dia lurus je. Maksudnya dekat sini kita jimat apa? Kalau contohnya kita guna jalan lurus ni, kita jimat masa. Ini yang paling mahal sekali. Aset kita yang paling mahal adalah masa. Ini yang paling kita tak boleh nak dapatkan balik walaupun satu saat. So kita benda yang paling kena hargai sangat-sangat adalah orang kata apa kan, masa adalah Allahumma salli Muhammad. Orang kata masa itu emas. The thing is, kalau contohnya emas, orang kaya memang boleh beli waktu tu. Tapi even orang kaya pun dia tak mampu untuk nak beli masa tu, walaupun satu saat yang sebelum daripada belakang yang dia dah pernah berlaku tu, dia tak boleh ulang balik. Sebab tu kita selalu banyak dengar jawapan kepada bukan jawapan lah, banyak dengar keluhan daripada orang biasa. Dia kata andai kata aku boleh ulang balik masa yang dahulu. So benda ni lah yang kita tak nak. So kita nak elakkan. Sebab tu kita akan tengok episod yang ke-19 ni. Saya ada beri insya-Allah ada 5 perkara cara kerja keras dengan bijak. So kita nak jimat masa, kita nak jimat tenaga, kita nak jimat duit. So ramai orang masalah dia adalah dia nak pergi dari A pergi ke B, dia pergi ikut jalan jauh. Ni smart lah. Ada yang tak smart, dan keramaian orang macam ni tak smart. Dia daripada A, dia nak ke B, apa yang dia buat? Daripada sini titik permulaan dia pusing jauh. Tak sebenarnya dia nak sampai lah, tapi dia pusing lagi. Tak, dia buat macam-macam. Contohnya dia nak buat sale sebenarnya. So apa benda yang dia boleh buat adalah pergi jumpa prospek yang bagus. Jumpa prospek. Lepas tu jumpa prospek yang ramai prospek. Lepas tu buatlah jualan. So apa yang dia buat, kalau contohnya orang yang tak smart ni, ni golongan A, golongan yang smart. Golongan yang tak smart ni, apa dia buat? Dia sebenarnya dah nak jualan tau, tapi dia pergi mana?
dia pergi buat branding lah, pergi buat bendera lah, pergi buat billboard lah. Billboard bukannya hasilkan jualan, billboard adalah untuk hasilkan awareness. Dia pergi benda-benda yang tak menghasilkan, kerja, yang tak kerja, yang tak menghasilkan hasil. Dia pusing sini, pusing sini, sampailah untuk dia nak dapat kebi tu, dia memerlukan, dia mengeluarkan, uh, bukan hanya 3 benda sahaja. Kos, yang basic kita kos adalah tenaga, masa, duit. Termasuk juga ada banyak lagi kita terpaksa keluarkan, iaitu seperti macam kita terpaksa keluarkan keluarga kita, korbankan keluarga kita, sebab kita pakai masa kan. Bila masa kita terpaksa korbankan kita punya harta benda yang lain, yang sepatutnya harta benda tu kita boleh buat benda yang lebih baik, tapi terpaksa kita habiskan sebab kita nak dapat B punya pasal. So kita pusing jauh je kita pusing, barulah kita dapat satu jualan. So benda ni bukannya hanya untuk jualan ataupun untuk bisnes semata-mata. Dia termasuk jugalah kita punya kerja hakiki kita. Kerja, tak kira lah kerja apa. Ada ramai orang dia kerja style ni golongan 1, ni golongan 2. Yang tak smart ni golongan 2. So untuk hari ni saya akan share 5 perkara bagaimana untuk cara kerja keras tetapi dengan bijak. Bila saya sebut bijak ataupun kita nak bijak ni, saya boleh membuat kesimpulan yang mudah, iaitu bagaimana nak kerja dengan bijak ni, iaitu dia mendatangkan hasil dalam tempoh yang singkat. So inilah yang saya sebut proses yang kita nak belajar ni. Kita memerlukan yang hari ni yang dah episod ke-19 ni, alhamdulillah siapa yang masih stick dengan saya, dia lah kita panggil 1 hari 1%. Benda ni sangat-sangat tak mudah lah. Dia memerlukan kita melakukan perubahan, kita kena belajar, ada something yang kita kena tahu, dan perubahan ni kita panggil change lah. Change ni is pain. Perubahan adalah satu kesakitan. Itu kena faham tu. Satu kesakitan yang kita kena frame kan, yang kita kena aware kan, yang tak nafi. Sebenarnya di sebalik setiap perubahan tu, sebagai contoh, kita selama ni benda simple, tak payah bangun dulu. Selama ni kita tidur lambat. Biasanya kita tidur pukul 3, pukul 2. Tetapi untuk nak berubah, contohnya kita nak bangun awal, kita usaha untuk nak tidur awal dulu. So daripada pukul 3 pagi, kita biasa tidur lambat, kita nak bangun, kita nak tidur awal. Contohnya 10 malam, 3 pagi, betul? 10 malam. Sebab kita nak bangun pada pukul 3 pagi ni. 3 pagi ni kita dah bangun dah. Sebagai contoh. So, untuk nak berubah ni, dia adalah satu kesakitan. Betul, bila satu kesakitan ni, setiap apa-apa kesakitan yang berlaku dekat diri kita, kita akan mengalami dizziness lah, sakit kepala lah, sakit perut lah, lapar cepat lah, macam-macam lah, sebab perubahan dalam body kita kan, kita panggil body clock kita dah berubah 360 darjah. So bila kita nak berubah ni memang sangat-sangat sakit. Tetapi selepas kita punya kesakitan tu, sebagai seperti selepas hujan akan timbulnya pelangi. Pelangi ni macam saya punya whiteboard lah. Tengok macam pelangi. Kan cantik? Okay. So ada beberapa cara lah. Ada beberapa cara yang ramai orang terlepas pandang. Orang tak nak tengok, orang tak nak tahu pun untuk cara ni, dan bukannya terlepas pandang, dan dia tak buat pun. Nombor satu adalah, sebelum nak tahu kerja kita smart ke tak, kita tak pernah ukur kita punya kerja. Kita tak pernah ukur dengan nombor. Ikutlah kita kerja apa-apa pun, cuba usaha untuk jadikan dia sebagai nombor.
So bila kita jadikan dia sebagai nombor, barulah kita boleh measure ataupun kira. So apa yang kita tak boleh kira, itu yang kita tak boleh kontrol. Kita sebenarnya measure ni supaya kita nak kontrol. Sebagai contoh, kalau contohnya kita tengok selama ni kita buat je something yang macam kita tak pernah ukur. Kita post berapa, contoh kita nak dapat satu customer kan, kita perlu share berapa, kita perlu buat copywriting berapa banyak. Kita tak pernah ukur benda ni secara serius. Maksudnya paling simple, kalau contohnya saya terus bagi tips, iaitu boleh letak dalam Excel. Dalam Excel tu paling kiri biasanya letak tarikh. Dah settle, letak tarikh. Sebagai contoh hari ni 6 Disember. 6 Disember. Biasanya kalau bulan ni saya letak dekat tajuk sheet. Sheet ni yang dekat bahagian bawah tu. Bahagian bawah tu ada tulis sheet. So biasa sheet ni saya akan padam, saya rename jadi kepada bulan. Contohnya bulan 12. Nampak benda ni simple, tapi orang tak pernah buat benda ni. So tulislah apa benda, kita share post kita berapa. Dan yang paling kanan sini adalah apa kita punya totally result yang kita nak. Contohnya jualan lah. Jualan. So daripada belah kanan ni, tapi sebenarnya boleh je kalau contohnya jualan ni kita nak letak ujung sekali, terpulang. Tapi apa yang saya nak sebut, okey contohlah saya letak hujung sebelah kiri. Tapi biasa saya letak ujung sebab dia akan apa dia punya penyebab menjadi jualan ni, apa dia punya kita panggil OMTM, one metric that matter. One metric that matter. Satu metrik yang benda yang kita betul-betul kena tengok. Okey, tak apalah, saya tukar tempat lah. Tempat. Jualan ni saya angkut, saya letak sini lah. Okey, dari sini. Jualan. So, ni tak kisah, ini saya bagi contoh untuk orang bisnes je. Kalau contohnya kita sebagai kerja, sebagai apa? Tak kisahlah, belajar pun boleh, tak ada masalah. So contohnya kalau belajar, letaklah kat sini jumlah jam, maksudnya hasil yang kita nak. Okay, saya bagi contoh jualan dulu lah. Nanti saya bagi contoh yang lain. Okay, ni OMTM Okay, so apa yang menyebabkan jualan ni boleh berlaku adalah jumlah prospek. Jumlah prospek ni maksudnya mungkin apa benda yang kita ukur. Adakah okey, kena faham saya tak ajar bisnes sekarang ni. Saya nak ajar, yang nak bagi tahu, kita nak work smart, kita kena ukur kita punya hasil kerja kita. So, tapi hasil kerja, apakah dia punya punca menjadikan benda tu sebagai hasil? Okay, saya teruskan. Maksudnya OMTM ni, dia ada sebelum daripada tu, okey, apa yang menjadikan jualan adalah berapa jumlah prospek kita. Bahasa mudah dia, lagi tinggi prospek kita ada, lagi banyak jualan yang kita ada. Okay? Sebagai contoh, kita ada 100 prospek. So, jualan kita boleh dapat 10. Daripada sini, kita boleh ukur, pada 7 hari bulan nanti, besok nanti, untuk aku nak tambahkan jualan, aku perlu tambah prospek aku. Satu hari, maksudnya 6 hari ni, bulan 6 hari bulan ni, masuk 100, lepas tu dapat jualan 10. Wah, bagus lah tu. So, macam mana nak tingkatkan jualan ni? Iaitu, tambah yang ni sebab dia punya apa punca menjadi jualan ni. Ini adalah hasil. Hasil kita tak dapat kawal. Yang kita boleh kawal adalah benda even jumlah prospek ni pun, nanti saya cerita lagi. Dan kadang-kadang ini pun kita tak boleh kawal lagi. Apakah OMTM sebelum daripada jumlah prospek ni? Tapi saya pause dulu. Rupanya saya nak naikkan jualan. So, apa saya buat? Saya tambahlah lagi dekat jumlah prospek ni, iaitu kepada 200. Barulah saya boleh dapat jualan 20. Tetapi, kita tengok belakang lagi. Maksudnya, apa menyebabkan kita boleh dapat jumlah prospek ni? Sebagai contoh, yang paling banyak adalah buat copywriting. Share dulu. Maksudnya, bila kita share banyak-banyak tu, barulah kita boleh dapat jumlah prospek yang banyak.
Sebagai contoh, share ni kita kena ada 1,000 share. Mestilah banyak, 1,000, bukannya sikit. So daripada 1,000 share, barulah kita boleh dapat 100 jumlah prospek, barulah kita boleh dapat 10 jualan. So kalau contohnya hari besok, 7 hari bulan, kita nak jualan kita meningkat kepada 20. So apa kita boleh buat adalah, sebab 2 kali ganda kan. So apa kita boleh buat adalah kita tingkatkan lagi 2,000 share. Jadilah dia 200, jadilah dia 20 jualan. The thing is, orang tak pernah measure benda ni sebab dia main buat je. So bila dia main buat je, menyebabkan dia tak nampak pattern. Pattern numbers dia macam mana. Pattern numbers dia macam mana. Sebab of course yang ni numbers ni yang saya tunjuk linear je. Linear tu maksudnya belakang kosong-kosong. Of course tak kosong-kosong. Tetapi bila kita dah dapat contohlah, sampailah contohnya 7 sampailah 30 hari bulan. 30 hari bulan. Barulah kita nampak pattern kita. Kat sini adalah point-point dia. Yang ni ada numbers dia. Okay, saya belakangkan lagi. Sebelum share ni, okay, apa yang membuatkan kita, sebab kita tak nak share ni buat orang menyampah. Tapi macam mana kita nak buat orang bukan menyampah, tapi buat lagi orang suka. Lagi kita banyak share. Contohlah, ni sebagai contoh je. Nanti saya bagi contoh untuk kerja-kerja yang lain pula. Okay. Sebelum share ni, contohnya ialah nak buat orang suka, nak share ni, kita sendirilah yang share. Share kepada Facebook lah, grup WhatsApp lah, ikutlah terpulang. So apa yang kita boleh buat adalah copywriting. CW lah, copywriting. Okay. Contohnya copywriting ni, untuk nak 1,000 share ni, kita memerlukan 50 copywriting. Sebab kita tak nak orang benci kan. Hari-hari ada ayat sama je kita share. So kita buatlah copywriting yang berbeza-beza. So kalau contohnya besok kita nak dapatkan lagi banyak, so apa kita boleh buat adalah tingkatkan lagi copywriting. Ataupun copywriting ni sendiri pun mungkin kita dah buat sheet yang baru. Sheet Excel copywriting sahaja. Sebagai contoh, bukan sheet, Excel untuk copywriting. Sebagai contoh, macam biasa, sebelah kiri adalah tarikh, sebelah kanan dia adalah contohnya copywriting. Ataupun apa impak kepada copywriting tu, maksudnya kita boleh kira jenis copywriting ataupun copywriting nombor berapa. Lepas tu berapa jumlah share. Maksudnya senang tak? Ataupun jumlah reach. Senang tak kita nak dapatkan daripada copywriting ni? Yang pastinya, walaupun copywriting ni sebenarnya adalah benda yang subjektif tau. Subjektif, kita tak boleh nak ukur. Tapi cuba juga kita dapatkan numbers dia. Sama ada jumlah copywriting ataupun jumlah yang react kepada copywriting tu. The thing is, yang saya nak sebut, kalau orang nak kerja bijak, kita kena ukur kita punya kerja. Ni ukur. Ada orang dia tak pernah ukur. Dia buat kerja menonong, itu membuatkan kita tak boleh kontrol, kita tak boleh ubah numbers ni. So, kalau contohnya kita dah tahu, untuk aku nak dapat jualan ni, so kita panggil button lah. Ada button. Kalau contoh kita gerakkan copywriting ni kan, gerak ke copywriting ni yang makin lama makin bagus. So share pun akan meningkat, jumlah prospek pun akan meningkat, jualan pun akan meningkat. Nampak tak? Mungkin dekat belakang copywriting tu kan ada banyak nombor, banyak kan copywriting mungkin. So mungkin kita perlukan jumlah tim sebagai contoh. Ni saya bagi contoh je, dan apa benda yang kita nak measure ni, kita boleh keep going untuk untuk adjust, tak ada masalah. Kita nak delete, kita nak tambah. Tapi paling penting adalah kita kena ukur. Wajib untuk ukur, barulah dia dikira sebagai kerja keras. Maksudnya kerja keras lah untuk kita, of course lah kerja keras nak kena, lepas kena buat, kena ukur lagi. Tetapi itulah cara yang bijak.
Ni benda ni kecil je, tapi ramai orang tak ada. Benda ni lah yang kita tinggal. Okay, nombor dua, cara untuk kita kerja keras dengan bijak. Kerja keras ni maksudnya hard work lah. Smart apa? Smart hard work. Kita panggil smart hard work. Sekejap Okay. Saya minta maaf hari ni saya tak tahu kenapa tak boleh nampak muka. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar ni. Saya adjust lah. So sebab tu saya tak dapat react sangat dengan korang. Tapi sekurang-kurangnya harap-harap korang belajar something lah. Okay, cuba komen sikit. Belajar something tak? Belajar sesuatu tak? Okay, saya tak nak cerita pasal ni cerita pasal bisnes kan. Korang boleh bagi contoh juga sebagai dalam korang punya kerja. Apa benda korang punya kerja? Apa benda lah? Tak kira lah. Even sekarang ni kan, semua tahu saya ukur. Saya mengaji saya ukur masa. Saya tak ukur muka surat. Mengaji, terpulang masing-masing. Apa benda yang sebenarnya dia nak achieve? Sebab saya tak target muka surat. Sebab saya tahu sebab kadang-kadang saya mengaji lambat. Saya tak nak numbers tu terlampau apa ni sangat. So saya fokus kepada jam. Berapa jumlah jam saya spend untuk mengaji. Saya membaca. So sebab tu makin lama saya banyak baca buku. Sebab saya improve. Sama juga mengaji. Sebab saya improve dari sudut berapa jumlah jam saya mengaji. Of course, dia takkan konsisten naik je lurus. Of course, ada hari yang kita naik, ada hari kita turun, ada hari kita naik, ada hari kita turun. Tapi kita nampak pattern dia adalah ni uptrend kita panggil. So pattern ni kita tak boleh nak dapat melainkan kita ada numbers. So numbers ni dia akan membuatkan inilah kita boleh letak ni numbers lah ni, nombor. Barulah kita boleh ukur, rupanya aku punya perbuatan aku ni, apa yang aku punya kerja ni aku dah ukur, aku dah ukur dan aku boleh improve sebab kita dah control kan. Okay, saya nak pergi laju. Okay, dah setengah jam. Saya kalau boleh nak buat setengah jam je sebenarnya, tapi tak apa, saya nak laju sikit. Okay, nombor dua, ada attitude untuk adjust. Adjust ni sebenarnya saya boleh sebut kepada improvement lah. Always improve kita punya hasil kerja kita. So sebab adjust ni, improve ni kita tak boleh ada kalau contohnya kita tak pernah kira. Yang nombor satu tadi, kira. Penting sangat-sangat. Sebab kita kena tahu, kita sebagai manusia, kita akan always ada ni perkataan ada, ruang untuk improve. Always. Kalau contohnya korang tanya satu orang, bagus dah kau punya apa benda produk ke, apa benda kau punya kerja ni, cuba tanya lagi 10 orang. Sebab mungkin kita tanya yang satu orang tu sebab dia mungkin dia tak nampak angle yang berbeza. Tapi kita tanya orang lain yang dia nampak satu lagi angle. Menyebabkan mungkin yang contohnya kita nak dia komen pada satu benda je. Dia nampak dekat satu side je. Sebenarnya Tata ada side lagi kat belakang. Ni contohlah benda yang something lah, kerja kita ke. Sebenarnya ada side lagi kat atas. Ada side lagi kat atas sini. Sebelah kanan ni. Sebelah bawah. Belah belakang. Ni side-side ni lah yang kita boleh nak improve. Ni something lah yang bulat ni. Saya menunjukkan bahawa kita punya kerja ke. Hasil kerja ke. Business ke, produk ke. Ikutlah. Kita akan always ada ruang untuk improve. Sama juga saya punya live ni. Saya usaha, walaupun korang tak nampak, tapi saya usaha di sebalik saya nak buat live ni. Saya dah banyak sangat dah, alhamdulillah, saya dah improve. Maksudnya dari sudut personal, walaupun korang sendiri tak nampak. Tapi sebab kita akan always ada, ni perkataan dia, ada ruang untuk improve. Sebab manusia kita takkan pernah nak capai keperfektan tu. Cuba komen, keperfektan. Kesempurnaan. Betul. Kesempurnaan tu.
Kita tak boleh nak capai tu sebab kita adalah manusia biasa. Kita memang tak akan boleh untuk nak always macam getah peperiksaan admit kita 100%. Cuma kalau contohnya kita perfect dari dekat satu benda yang lain pun, mesti akan ada benda yang lain, side kita yang lain, macam contoh saya tunjuk ni, side kita yang lain, mesti akan ada yang kita boleh nak improve. Sebab tu saya bawa tajuk untuk bukan tajuk lah, saya punya rancangan ni adalah 1 hari 1%. Alright. Nombor 3. Kalau contohnya kita ada idea, kita macam nak improve kan, yang macam contoh saya sebut tadi, terus buat, biar gagal kecil. Dalam buku saya pernah baca ni masa form 4, dalam buku macam mana je, Sun Tzu ke Sun Tzu, saya pun tak tahu macam mana je dia, Sun Tzu ni kot, dalam buku Art of War, saya tak ingat dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya tajuk yang mana satu, tetapi dia ada tulis tentang betapa pentingnya untuk gagal kecil banyak kali, ataupun gagal banyak kali, tak kisahlah gagal kecil ke gagal besar ke, supaya dia gagal ni pun sama macam dekat atas ni juga. Sebenarnya untuk kita nak dapatkan ni macam ni kan, untuk kita nak dapatkan satu kejayaan, gagal kita tu mungkin 10 kali. Mungkin 10 kali gagal, tapi satu kali kejayaan tu dia tutup kita punya kegagalan ni. Kita dah macam nothing dah. Dan 10 ni kita bukannya tak guna, dia akan jadi pengalaman kita. Sebab tu siapa nama low battery. Sebab tu siapa nama Albert Einstein pula. Siapa yang buat lampu tu? Allahumma salli Muhammad. Thomas Edison, yes, terima kasih. Thomas Edison kata, aku sebenarnya bukannya gagal 1000 kali buat lampu, tapi aku ada cara 1000 kali untuk supaya lampu tak hidup. Macam power tak power. Sebab tu kalau contohnya orang gagal banyak kali, dia ada banyak pengalaman, kita minta nasihat dia, kita akan nampak satu side yang macam kita dah jangan buat dah. Itu yang orang yang bijak. Dia ambil, instead of dia ambil pengalaman dia cari pengalaman orang lain dan dia tak buat pengalaman tu. Maksudnya dia tak buat benda yang buruk tu. Right? Okay, teruskan. Saya cas siap. Okay. Gagal banyak kali. Biar gagal banyak kali, tak apa. Sebab maksudnya, okay, cuba korang tanya balik. Kalau contohnya korang tak gagal banyak kali, tengok, kalau contohnya saya buat Excel kan. Excel. Simpan Excel ni pastikan dekat dalam korang punya Google Drive. Jangan guna dalam laptop. Sebab satu hari nanti orang lain orang lain mungkin akan akses. Macam contoh sebagai benda ni, kalau contoh kita bekerja sekalipun kan, kita manager ke, kita jadi anak buah ke, apa kerja yang kita buat, pecahkan kita punya OMTM ni. Walaupun kerja kita berada dekat belakang ni sekali, yang benda yang menghasilkan, daripada contohnya copywriting. Contoh apa yang menyebabkan kita boleh buat copywriting tu? Contohnya, kira lah, nak buat satu copywriting tu mungkin kena baca 10 artikel. Kena tulis. Yes, betul. Kena tulis. Supaya nanti setiap satu ni mungkin dah boleh bagi ke orang lain. So mungkin korang dah duduk dekat depan ni pula. Makin lama duduk dekat depan, adjust yang paling depan. Sebab biasanya kalau contohnya adjust paling depan ni adalah, of course lah, sama ada boss ataupun manager ataupun supervisor, HOD yang besar-besar lah. Sebenarnya saya beritahu tadi, sebenarnya yang jualan ni dia adalah sebelah paling kiri sekali yang kat sini. Tapi sebab saya nak tulis saya nak tulis lagi ke tepi, tapi tak apalah, saya just buat macam ni lah. Tapi untuk dalam Excel, pastikan macam jumlah tim ni mungkin boleh letak dekat sini. Ni sebagai contoh je. So korang adjust lah. Ada benda-benda nombor yang rasa tak penting, tak perlulah. Alright. Ni contoh lah, sebagai Excel kan. Contoh kejayaan kan. Contoh kalau kita nak ukur lah. Ni saya nak bagi contoh betapa yang sebenarnya semua
Semua ni kita boleh numbers kan. Kejayaan 1, gagal 10 kali. Contoh, dekat belakang tu apa punca kepada gagal? Adalah sebab kita banyak buat. Contohnya 100 kali. So macam mana kita nak create more kejayaan? More kejayaan. Contohnya pada ni bulan 12 kan. Bulan 1 2021 nanti kita nak create 2 kejayaan. So, kita kena gagal 20 kali, kita kena buat sebanyak 200 kali. Benda simple lah. Sebagai contoh lain, hikmah ataupun kita nak bermanfaat kan. Saya dah sebut dekat episod yang pertama. Macam mana kita nak dapat hikmah? Hikmah ni kita boleh bantu orang lain. Satu hikmah mungkin datang daripada ilmu kita. Kita banyak membaca, kita banyak mendengar. Mungkin 10 ilmu kita. Tapi ilmu kita ni, dia tak akan ada kalau contohnya kita tak ada maklumat. Tak ada benda yang kita simpan dalam kepala otak kita. Tak ada benda yang safe lah. Bahasa mudah dia, 100. Maklumat ni yang kita simpan, dia tak akan ada kalau contohnya tak ada data. Kita tak dengar apa-apa. Maksudnya, 1000 data. So numbers ni kita boleh nampak dan kita boleh gambarkan dalam kepala otak kita. Membuatkan, kalau kita tahu, oh rupanya untuk aku nak hikmah banyak, aku nak manfaat ramai orang, aku perlu ada ilmu banyak. Aku nak ada ilmu banyak ni, aku perlulah banyak simpan. Masalahnya, simpan ni, kita tak boleh nak simpan banyak dalam kepala otak. Kadang kita tak hafal. Tapi untuk dari sudut pengalaman, sudut ilmu, mungkin satu buku kita baca, kita boleh ingat 10%. So kalau 2 buku, kita dah dapat input 10%. So kita dah ada 20% lah. Sorry. Satu buku. So kita dah ada 20%. So kalau contoh kita 10% kalau buku ni bagus kan. So kita baca lagi buku yang sama. Buku sama. Tambah lagi 10%. So kita dah ada kefahaman 30%. Dari situ kita rasa nak baca banyak. Tak kira lah buku yang sama ataupun buku yang lain. Kalau kita rasa buku tu bagus, macam seperti saya sendiri, saya baca buku Rahim Maktum. Setiap je masuk awal tahun, saya mesti akan khatamkan. Walaupun saya bukannya ingat pun. Sebab buku dia ada 444 muka surat kot. Lebih kurang lah, plus minus. Tapi ada banyak muka surat, 400 muka surat. Mungkin daripada yang saya ingat ni, 10 muka surat, tak satu muka surat je. Mana tahu, tapi baca tu, tapi saya dapat pengalaman. Right? Okay, seterusnya. Nombor 4. Bila kita dah buat banyak, kita dah gagal banyak, kena faham, masa kita kegagalan tu, kita akan banyak sangat stres. Sebab tu, penting untuk kita urus stres kita. Saya ambil daripada DBP ke apa benda tadi. Ada 10 B. 10 B untuk nak urus stres. 1, saya pergi go terus laju je. Bertenang. 2, bernafas dengan dalam. Tarik nafas. Lepas. 3, berkata dalam hati, relax lah. Nombor 4, beribadat. Masa ni lah nak ambil semayang ke kita tengah panas kan. Dia ambil semayang, sejuk kan. Nombor 5, bercakap dengan seseorang. Sebab tu penting untuk luahkan perasaan. Saya dah sebelum ni, iaitu kita ada seorang yang kita nak accountable with. Nombor 6, berurut. Saya sendiri pun dah lama dah tak berurut. Nombor 7, urut. Nombor 7, berehat. Dan mendengar muzik. Saya rasa kalau banyak menulis ni sakit tangan pula. Tapi tak apa. Untuk umat. Demi untuk umat. Nombor 8. Beriadah. Beriadah ni ringan-ringan je lah. Bersenam. Senam ni mungkin berat sikit. Nombor 10. Berfikiran positif. Okay.
So untuk nak gagal ni, bila kita dah gagal banyak, pastikan kita biasakan urus stres. Sebab bila kita stres, kita tak boleh nak buat kerja. Kita kalau contohnya kita stres ni, kita tak boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. Ataupun kalau kita buat kerja kan, kita punya kerja inefficient. Maksudnya tak efisien lah. Mungkin kita habis terpaksa, itu orang bijak tu, dia kerja masa dia stres. So apa nama, itu yang membuatkan hasil kerja jadi kurang. Baik dia buat 10 benda ni, 10 benda ni rasa dalam satu masa je, ataupun dalam masa yang tertentu. Dia bagi peluang kat diri dia untuk nak buat 10B ni, barulah dia start balik kerja. Itu baru kerja bijak lah. Ni kerja tengah marah-marah, tengah komplain, tengah apa benda, dia tak, maksudnya something yang dia stress lah. Lepas tu keep going kerja. So macam mana kerja tu dia nak efficient, yang memberi impak yang besar. So dia lebih memakan masa kita yang lebih banyak. Okay, dan last sekali adalah untuk nak buat kerja dengan bijak adalah yang ni, lebih kurang ini sama juga yang gagal tadi. Mana tadi? Gagal banyak tadi. Sebab saya dah sebut tadi, dia adalah berkaitan dengan masa sebenarnya. Ni, tempoh. Orang yang bijak, dia boleh hasilkan hasil yang banyak. Bijak, hasil yang banyak dalam tempoh yang singkat. Itu dia punya maksud. Daripada kalau contohnya besar yang saya nak tulis sikit adalah dia punya productivity dia. Saya ambil 2 garisan. Productivity dia. Productivity dia sangat-sangat bagus. Dan salah satu untuk nak dapat tempoh yang singkat ni, of course, adalah tingkatkan apa? Speed. Tolonglah laju sikit. Kadang-kadang kerja kita dah buat betul lah, tingkatkan. Ada orang kerja dia dah buat betul, dia dah ni dah kan, mana? Ni. Dia dah jadi orang, dia sebenarnya dia dah orang bijak. Dia dah berada dekat golongan 1 ni. Tetapi masalahnya dia buat kerja lambat. Ya Allah, sebenarnya nak A ke B ni dia dah betul lah. Tapi makan masa je. Contohnya kerja ni sebenarnya 1 hari je, tapi dia buat kerja 1 bulan. Yang sama juga macam kerja orang tak smart ni, yang sebenarnya dia pusing-pusing ni, tapi dia kerja laju, tapi dia still pun 1 bulan. So dua-dua ni pun ada masalah. Ni kerja lambat, kerja dah bagus tapi kerja lambat. Ini kerja laju tapi kerja dia tak betul, pun masalah juga. So kita nak kerja kita bagus, linear, cepat. So tambah speed kita. Speed kita apa benda? Semua benda lah. Semua benda. Bercakap. Bukannya cakap laju, tapi sebenarnya ada part-part yang sebenarnya percakapan kita tu, kita boleh kurangkan perkataan-perkataan dia yang jadi lebih, kita cakap sikit tapi orang dah faham dah. Of course benda tu sangat-sangat susah. Benda tu tak senang. Tapi ada benda yang kadang-kadang kita cakap sikit je, orang dah start faham A to Z lah. Tapi benda tu of course lah, dia main banyak lah dia punya proses dia untuk nak tingkatkan speed ni. Bercakap, menulis. Kalau contohnya saya nak fikir menulis ni, so kalau contohnya typing. Ada orang type dia masih lagi, maksudnya dah lah lambat satu. Kau tekan satu. Maksudnya tapi sebenarnya yang kita boleh improve adalah kelajuan type kita. Kalau contohnya orang tu dia type selama 1 tahun, sebenarnya dia boleh save 1 bulan. Kalau contohnya dia tambah kelajuan dia sebanyak 20%. Sebulan ni banyak tau. Maksudnya korang boleh buat kerja macam-macam lagi hanya dengan sebab typing punya pasal je. Korang just tambah 20% kelajuan ni korang. Korang boleh buka je apa-apa. Kalau macam contoh saya sendiri, saya biasa main Race Typer. Race Typer ke Typer Race? Saya pun tak tahu. Kau carilah. Tapi dia ada, dia macam sediakan dekat bawah ni ada tulisan. Dekat atas ni ada kereta berlumba. So
Korang boleh tengok lah korang punya berapa kita panggil word per minute kita tulis. Kita panggil WPM lah. Jimat masa. Korang contohnya korang tulis lembab satu-satu dan korang tak ada benda nak improve. Itu yang menyebabkan hidup kita ni lembab. Tak ada improvement, tak ada kelajuan. Kita nak laju dalam hidup ni. Okey. Maksudnya sebab kita hidup tak lama, paling kurang pun 60 tahun tu. Kita nak kalau boleh apa yang sepatutnya orang lain capai 60 tahun tu, selepas 60 tahun baru dicapai, mungkin kita boleh dapat separuh daripada tu. 30 tahun. Ataupun separuh daripada tu, 15 tahun. Ataupun separuh daripada tu, 7 tahun je. Atau separuh daripada tu, 3 tahun je. Atau separuh daripada tu, 1 tahun je. Atau separuh daripada tu, 6 bulan je. Maksudnya, kalau contohnya kita belajar daripada orang ni, orang yang 60 tahun ni, kita boleh buat masa dalam 6 bulan, kan best. Kita tak payah tunggu 60 tahun punya pasal untuk kita nak dapat dalam masa 6 bulan. Itulah yang Elon Musk sebut. Dia cakap, biarlah bercita-cita kita nak buat benda tu yang 10 tahun benda boleh capai. Tapi kita buat tu, cuba try dalam masa 6 bulan. So kita akan tingkatkan speed, tingkatkan kita punya kelajuan membaca kita, belajar kita. Kalau YouTube benda-benda ringan yang korang dalam tu korang boleh belajar dan benda tu lah yang korang boleh belajar dan korang dah faham, why not untuk korang boleh kalau kat YouTube kan boleh je nak cari 2.0 playback speed. Still boleh belajar, tak ada masalah. Kata tak boleh lah kelajuan macam tu, so tak apalah, tambahlah sikit 1.1 tambah dulu, biasa kan. Saya ada kawan dia buat 4.0, dia dahsyat gila. Bergantunglah siapa speaker dia. Kalau speaker dia memang bercakap laju macam saya, kalau contohnya nak lagi laju, saya rasa susah sikit. Tapi kalau contohnya ada speaker yang sebenarnya dia bagus gila, tapi dia memang cakap slow, so kita memang tak boleh nak arah dia, cakaplah laju sikit, tak boleh. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita lajukan dia cakap. Tambahlah playback speed. So insyaAllah, so bila kita buat semua benda ni, kalau contoh saya rewind balik, nombor 1 kita ukur. Boleh tengok nota yang ukur tu betapa yang saya kena buat Excel. Lepas nombor 2 kita kena adjust, improve. Kita always ada ruang untuk improve. Nombor 3, ni saya tengah connect the dot. Nombor 3, bila ada idea ni terus buat. Kan kita nak improve kan, kita akan dapat lompong tu kan. Lompong tu kena cepat, buat terus. Nombor 4 adalah urus stres kita. Sebab kita ada gagal nanti banyak, kita akan dapat stres lah untuk nak capai satu kejayaan tu. So kena pandai urus kita punya stres. Of course tak senang. Saya cakap tak senang. Tapi benda yang tak senang ni, kalau kita usaha untuk nak dapat, insya-Allah Allah akan bagi juga satu hari nanti. Nombor 5, speed. Semua benda ni speed matters. Kita tak ada kita tak bayar Food Panda untuk dia punya makanan dia capai lebih 1 jam. Ada contoh masa tu saya order sushi kan, tengok rupanya ada sushi yang saya nak tu, dia memang lambat dia buat, tapi memang tak ada dalam Food Panda. Tapi ada kemungkinan saya buat sebenarnya adalah Food Panda Great Food, diorang memang tak ambil kalau contohnya makanan dia terlampau lambat sangat siap, sebab dia menjaga reputasi. Kita tak nak ada internet yang, kita tak nak pilih internet apa yang lambat, kita mesti nak internet yang paling laju. So, kalau contohnya diri kita ni, kita nak seperti GrabFood ataupun internet yang maksudnya digilai ramai, so jadilah speed. Penting, jaga kita punya kelajuan kita. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih join kita punya 1 hari 1%. InsyaAllah jangan berhenti untuk join kita setiap hari. Setiap hari pukul 12. Setiap hari pukul 12 tengok, setiap pukul 12 tengah hari. Ada orang komplain, kenapa dah 12 tengah hari, kenapa tak buat malam? Nanti saya buat malam. Kenapa malam saya nak tidur kenapa tak buat petang? Petang orang tengah balik kerja. Bila saya bawa petang, petang orang balik kerja lah, penat lah. The thing is, berapa besar kita nak belajar, berapa besar niat kita nak belajar.
niat nak belajar. Okay. So of course benda ni tak senang, tapi saya dah sebut waktu dan hari, dan benda tu konsisten pula tu saya buat. Maksudnya 12 hari, 12 petang ni hari. Memang setiap hari lah. So apa nama? InsyaAllah kita usaha untuk nak dapatkan konsisten tu. Okay. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Kita akan jumpa balik besok pukul 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.